Oke, untuk konten kita kali ini, saya akan coba buat tutorial cara tuning head unit bagi brand-brand yang veteran, contohnya JVC Kenwood yang seperti mana kita ada pada hari ini. Oke, untuk pertama tuning, apa-apa brand kalipun, pertama kita kena figure out what type of speaker installation kita akan buat. Contohnya, dia ada dua jenis installation setakat ni yang setahu saya. Sama ada aktif ataupun pasif. Untuk head unit sebegini, jenis installation yang kita buat adalah installation jenis pasif, di mana frekuensi pada speaker dan tweeter ditentukan dan dihadkan oleh crossover dia. Sebab untuk player sebegini, kalau menurut pengalaman saya, sukar kita untuk bermain di aktif sebab dia punya pembagian frekuensi terhad. Contohnya, bila kita masuk kepada setting, pertama ya, kita pergi X over, kita akan nampak speaker select. Okay, so kita akan pergi speaker select. Lepas tu kita akan nampak tiga jenis speaker. Okay, kita tak boleh assume depan ni just tweeter, belakang ni ialah mid range dan belakang ni adalah subwoofer. Subwoofer ni yes, belakang ni confirm subwoofer, tapi depan ni dia terpaksa bermain di passive. Sebab yang depan ni kita tak boleh set cuma tweeter, sebab frekuensinya terlalu rendah untuk dimainkan oleh tweeter. Sebagai contoh, saya akan buat contoh di sini. Bila kita masuk ke Xover, let's say kita nak bermain ini di active, okay? Bila kita pergi Xover, so let's say ini adalah untuk setting untuk Twitter. Lihat ni, 220Hz ni saya tak boleh naikkan lagi. So, saya cuma boleh turunkan. Sebab kenapa? Bila 220Hz macam ni, ini adalah still frekuensi bass mid range. So Twitter tak mampu bermain bass. So therefore kita tak boleh bermain aktif dengan sistem JVC player macam ni. Okay, kita keluar semula. So Twitter ni dia ada jenis. So sama ada terpisah macam ni small ataupun middle. Macam saya set ke middle sebab bagi saya yang so far middle ni bunyi dia memang kena dengan condition. Ini perlu listening test jugalah. So sekarang buat masa sekarang ni I set ke middle. Okay, so bila kita masuk X over, di sini kita boleh tune. Okay, kita boleh tune. Kita nampak ni macam ni. Okay, untuk situation saya sekarang ni, saya menggunakan underseat subwoofer. So underseat subwoofer ni dia ada limitasi di mana bass dia agak terhad. So oleh itu kita kena dapat sedikit support bass dari speaker mid bass, okay, iaitu speaker pintu kita. Therefore benda ni kita setkan ke true. Maksudnya frekuensi yang diambil oleh mid range mid range akan mengambil frekuensi bass juga. Oleh itu kita setkan ke true untuk speaker front door saja. Okay, so kita balik. Okay, front door ni dah set. Tweeter gain ni LR ni, okay, apa maksud dia? Ialah kuasa ketajaman bunyi Twitter. Sama ada Twitter tu kita nak lebih kuat atau lebih rendah. Memandangkan saya menggunakan speaker Hertz jenis energy, di mana Twitter dia ni memang terkenal dengan signature sound dia, which is in the face. Maksud dia bunyi dia nyaring. Okay, so kebanyakan speaker Hertz yang model rendah, dia bunyi dia sedikit nyaring. Oleh itu kita terpaksa dimkan Twitter dia ni. Okay, ini adalah setting yang bersesuaian untuk kabin kereta saya, di mana saya menurunkan bunyi Twitter sebanyak 3 desibel channel kanan dan 5 desibel pada channel kiri. Ramai tertanya, okay, kenapa tak sama 5 dB 5 dB? Okay, ini reason dia. Sebab speaker kiri tu dia jauh dari listening position yang saya berada. Oleh itu bila kita turunkan dia lebih, dia akan kedengaran lebih perlahan berbanding speaker kanan. Sebab speaker kanan ni dekat ke arah saya mendengar. Oleh itu kita tak boleh seimbangkan dengan menyamakan value di sini. Okay, so kita kena turunkan. Macam saya ikut juga listening point, listening test. So far ini setting yang paling sesuai lah untuk kereta Wish ni. Negatif 3 dB untuk Twitter kiri, negatif 5 dB untuk Twitter kanan. Okay, dan bunyi dia seimbang. Okay, Twitter frekuensi ni 4 kHz ni, ini kena listening test. Okay, make sure Twitter tu dia jangan terlalu tajam. Okay, dan bunyi dia jangan terlalu noisy. Okay, sometimes bila bunyi Twitter dia bunyi pink noise, kita panggil pink noise, dia bunyi macam dia terlalu kuat.
itu kita kena setting, okey? Either menurunkan atau menaikkan bergantung kepada kesesuaian keadaan. Tapi biasanya kalau speaker coaxial macam Wish ni disarankan menggunakan kenyaringan yang agak sedikit tinggi kerana dia adalah out of field punya listening point, okey? Di mana dia tidak terletak pada listening point yang sangat orang kata ideal, di mana usually dekat dashboard itu adalah listening point yang baik, tapi dia sebabkan dia terletak pada pintu, so kita kena nyaringkan dia sedikit supaya bunyi dia terapung. Kalau tak, nanti bunyi dia tak akan keluar, dia just stay dekat bawah tu, so dia akan bunyi aneh. Therefore kita akan cuba nyaringkan sikit untuk coaxial lah. Tapi untuk komponen mungkin setting dia berbeza, okey? Kita mungkin akan lebih laid back, dimkan bunyi tu, okey? So ini untuk speaker depan. Speaker depan lebih important berbanding speaker belakang sebab dia macam anda sedang menyaksikan sebuah konsert di mana bunyi akan kedengaran dari depan. Therefore, kalau kita tengok setting di sini, speaker depan ni gain dia tinggi, okey? Berbanding speaker belakang. Tengok ni, gain dia negatif 1 dB. Okey, manakala speaker belakang, kita select speaker belakang, dia punya gain frekuensi adalah negatif 3 dB, di mana lebih rendah. Okey, ini sebab kita punya telinga ni dia mempunyai orientasi imagination. Kalau speaker belakang tu kuat berbanding speaker depan, masa nanti kita buat listening test, di mana bunyi kita pasang agak kuat, kepala kita atau telinga menjadi tak selesa, dia akan agak pening dan fuzzy. Therefore, speaker depan kena lebih tinggi berbanding speaker belakang. Jangan risau dengan passenger belakang. Saat passenger belakang, dia akan dengar benda yang sama. Dia akan dengar bunyi tu coming dari depan dan ke belakang. Okay? Therefore, speaker belakang, I always advise orang user-user, viewer yang nak upgrade speaker. Make sure upgrade front stage dahulu, baru speaker belakang. Sebab speaker belakang is the less important thing to do. Okay? So, make sure macam ni ya. Speaker depan, dia kena lebih kuat berbanding speaker belakang. Okay? So, kalau kita lihat sini, negatif 3 dB kekuatan yang diturunkan pada speaker belakang. Okay? Kalau frekuensi pula, saya akan memang follow X over pertukaran pada subwoofer. Sebab saya tak nak dia overloop. Okay? Sebab speaker depan dah support frekuensi untuk bass pada subwoofer ni. Okay, so the ideal, okay, kalau saya buat ke belakang ni juga true, dia akan menjadi frekuensi loop, so akan menyebabkan bunyi lebih, bass dia lebih kuat dan bergema, so dia tak menjadi tak natural. So therefore kita kena buat pertukaran di sini agar bass tak terlalu kuat dan tepat. Therefore kita kena buat macam ni. Sebab kita nak bass dia accurate, okay? Kita tak nak dia bergema-gema dan dia macam bunyi dalam seakan-akan dalam tong drum macam tu. Therefore kita akan cuba minimizekan repetitive frequency. So therefore belakang tak perlu repeat apa yang di depan buat lah. Okay, so macam ni lah untuk speaker belakang ya. Okay, so sekarang ni kita akan masuk ke graphic equalizer. Okay, remember benda ni nampak tak? Dia ada gain, okay? Macam mana nak tahu 3 dB ni ngam ke tak, depan tu negatif 1 dB ngam ke tak? Okey, macam mana nak tahu benda tu, setting tu ngam? Okey, senang. Ini kita perlu buat listening point. Tapi sebelum tu, kena make sure EQ ni, okey, macam JVC ni, kita kena pergi setting EQ. EQ dia kat sini lah. Okey, EQ ni make sure kita jangan set apa-apa dulu. Okey, make sure dia kita jadikan flat. Kita jadikan flat dahulu ya. Kita akan tukar ke flat. Then baru kita akan buat gain punya calibration. Sebab bila kita ada EQ, okay, apa terjadi? Certain frekuensi tu menyebabkan kedengaran berbeza. Therefore untuk calibrate speaker depan dan belakang punya volume lebih senang, kita akan setkan dulu frekuensi kepada flat. Okay, macam ni. Sekarang ni kita akan masuk ke point equalizer. Okay, equalizer ni biasanya kita akan buat listening point. Okay, equalizer ni sangat penting. Okay, therefore I cakap dengan user-user viewer, always choose JVC Kenwood as a number 1 brand. Saya tak dibayar JVC Kenwood. Okay, ini semua budgeting ni under saya sendiri. Kenapa begitu? Sebab JVC dia offer 13 band. So kalau kita nampak di sini, kita ada nampak 6, 2.5, 100 sampai 16K ni. Okay, senang cerita lah, I malah nak baca satu-satu. Okay, I beri you apa frekuensi ni buat. Okay, so macam mana nak tuning ni?
ini memang terpulang kepada cita rasa anda. I tak boleh cakap, okay, you all just setting ni sampai sini, ini sampai sini. Therefore, I cuma beri how to theoretically set each frequency ni. Okay, senang cerita, dari 250 ni ke 62.5 ni adalah frekuensi bass. Okay, semakin rendah ni, semakin kuat bass dia. Okay, contohnya, kalau anda nak bass tu, dia lebih bergema. Okay, naikkan 62 point ni. Okay, macam ni. Atau macam ni. Ini bergantung kepada kabin anda punya listening test anda. Okay, so kalau anda nak bass tu dia tajam, macam kick drum apa semua, so naikkan yang ini. Macam contoh bass dia ni sudah lembut, tapi untuk bass yang seperti kick drum masih tak terasa tendangan dia, dia naikkan yang value ni. Okay, 250. Untuk 400 ke 600, 1K, 6 1K sampai 2.5K ni adalah frekuensi untuk vokal, violin. Ini dekat sini. Sometimes, usually dekat mid ni, sometimes kita tak naikkan sangat. Sebab apa jadi? Speaker akan lebih menjerit. Sebab kita naikkan frekuensi vokal, dia akan lebih menjerit. So, bunyi akan lebih kotor. Di mana kotor ni maksud saya bunyi dia tak clean, tak accurate. Bunyi dia akan semua bercampur. Dia tak sebiji-sebiji. So, kadang-kadang kita kena rendahkan ni, macam tu. Ini tips dia lah, okay, untuk yang nak setting EQ ni. 4K hingga 16K ni, ini adalah frekuensi Twitter. Okay, kadang-kadang kita dengar bunyi untuk set ni senang saja. Tak susah untuk nak calibrate ni. Dari 4K ke 16K ni, kita kena main bunyi crash drum. Kalau pernah dengar bunyi crash drum tu, yang tss, tss, tss. Kalau kita setting ni, antara ini, kita naikkan sampai bunyi dia tu tak bunyi macam sss. Bila dia dah bunyi macam tu, dia dah tak boleh kontrol dah bunyi tu. Twitter dah fed up. Okay, so therefore kita kena make sure bunyi dia mesti tss, tss, tss. Bukan bunyi sss. Kalau dah sss tu macam tu, dia dah over airy bunyi dia. Kita panggil bunyi tu berangin atau airy. Okay, therefore kalau dah macam tu, turunkan sedikit demi sedikit sampai bunyi airy tu kurang. Okay, sebab kalau kita terlalu rendahkan bunyi di sini, apa terjadi bila kita pasang lagu yang berunsurkan live music, dia akan kedengaran seperti dul atau kita panggil blunt. Bunyi tu di mana dia macam seakan-akan bunyi dari kotak. Bunyi dia tak sedap macam tu. So, apa ni Q factor? Okay, Q factor ni apa bang? Okay, Q factor ni maksud dia sekarang ni dalam frekuensi tu usually ada 40 band atau 31 band, bergantung kepada jenis frekuensi jenis DSP yang digunakan. Tapi untuk ni, kalau kita nampak, dia cuma ada frekuensi tertentu, 62 ke 100, 100 ke 160, 160 ke 250. So, in the middle tu, frekuensi tu macam mana nak set? So, Q factor ni bermaksud untuk satu tombol ni, berapa frekuensi yang dia pengaruhi. Again, saya tak boleh cakap mana satu Q factor yang betul untuk setting kereta anda. Cuma Q factor ni maksud dia, contoh, bila saya letak 2.0, maksudnya sekiranya saya naikkan salah satu tombol di sini, maksudnya frekuensi yang 400 ke 630 ni, lebih banyak frekuensi akan terimpact daripada satu tombol ini. Okay, meaning dia akan lebih, frekuensi slope tu akan lebih besar. Tapi kalau saya turunkan ke 1.35, contohnya macam ni, apa terjadi? Maksudnya frekuensi yang terubah disebabkan saya menukar setting ni adalah cuma kecil, sebahagian saja, tidak terlalu besar, bergantung kepada setting Q factor. Okay, so itu maksud Q factor di sini ya. Kebiasaannya semakin kecil Q factor yang anda setting, maka semakin orang kata bersih lah bunyi dia. Sebab sekiranya Q factor dia terlalu besar, anda naikkan satu, ke frekuensi yang lain akan turut naik sekali. So, sukar nak setting accurate sebab frekuensi dah berabur, bunyi dia tak clean sangat. Untuk Q factor ni bergantung juga kepada listening situation. Kalau rasa 2.0 tu ngam untuk Q factor anda, then stay with it. Senang cerita, semakin kecil semakin clean anda punya setting macam tu. Sekiranya anda mendengar stesen radio tempatan yang di mana stationnya kurang berkualiti, yang bunyi
bunyinya sangat flat, tak ada bass langsung, di situ anda perlu mengaktifkan bass extension atau menaikkan subwoofer ni. So let's say lah kalau stesen radio anda tu flat, just cuma suara, anda nak bunyi dia tu ada sedikit bass, biasa stesen radio kat Malaysia macam tu lah. So anda onkan bass extension ni atau naikkan subwoofer level macam tu. Okey, sekarang kita pergi kepada setting DSP fader balance. Bila kita enter ni, fader balance ni, saya setting fader di F2. Maksud dia, volume gain di depan 2 kali lebih tinggi dari di belakang. Okay. Therefore, seperti saya cakap, saya inginkan stage audio tu berada di hadapan instead of di belakang. Bila anda setkan ke center, dia sama rata. Kekuatan 4 speaker ni sama rata. Ini menyebabkan anda berasa pening semasa mendengar lagu terlalu lama. Sebab bila speaker tu berbunyi pada semua sudut dan anda berada cuma di sebahagian sudut kereta tu, bunyi akan menjadi terumbang-ambing. Therefore, kita always utamakan front stage. Okay. Sekarang ni, I akan cover untuk time alignment. So, untuk ni, biasanya kita pertama gunakan pita pengukur. Apa yang anda buat, anda kena ukur dari seat depan ni, dari seat saya duduk ni, berapa distance dia ke speaker tu. Dan sekiranya anda menggunakan speaker jenis komponen, anda akan ukurkan dari seat depan ni, seat yang saya duduk sekarang ni, ke distance tweeter tu. Okay, always utamakan distance tweeter tu berbanding speaker ni. Sebab tweeter dia bersifat directional. Therefore, kita kena utamakan tweeter tu dulu. Tapi untuk macam setup saya ni, saya tak guna tweeter atas tu. Saya guna coaxial. So, kena measure dari sini. Saya dah measure 150 cm. Okay, tapi saya set sini 154 cm. Bila dah setup semua ni, kita EQ dah buat, setup time alignment ni dah setup. Apa kita kena buat? Kita kena play lagu. Okay, kita play lagu yang kena, atau boleh lagu yang cuma vokal. Dari situ kita cuba naikkan atau turunkan value ni. Okey, di setiap sudut speaker ni sampai satu demi satu ya, sampai bunyi tu kedengaran vokal tu seakan-akan dari center dashboard ni. Okey, let's say kita pasang lagu, contoh biasa saya guna lagu-lagu ialah Misha Omar, Billie Eilish. Saya akan naikkan satu demi satu atau turunkan satu demi satu dan rasai apa perubahannya. Sampai satu tahap di mana kita boleh imagine suara dia berada di tengah ni. Kebiasaannya, perbezaan daripada nilai asal cuma 10 cm. Itu yang kebiasaannya saya dapat rasakan lah. Okay, let's say anda suka 150. Kebiasaannya, setting dia tu agak ngam ke telinga dalam 160 10 cm ke atas macam tu. Subwoofer ni juga anda boleh time alignment kan. Tengok di sini, kalau jarak subwoofer ni dari tempat duduk saya ni sepatutnya adalah dalam 140 cm. Tapi kenapa dalam sini 20 cm? Sebab ini adalah setting yang bersesuaian. Bila bass dia ada sebati dengan speaker front, that's it. Sekarang ni kita pergi ke gain. Speaker yang anda akan dengar paling kuat adalah di kanan sebab anda berada di kanan. Manakala speaker yang dari kiri adalah speaker yang anda dengar paling kurang sebab dia jauh. Therefore, dalam setting gain kita akan kuatkan speaker kiri berbanding kanan. Kanan kita akan turunkan, speaker kiri kita akan naikkan. Apa terjadi bila speaker kiri kuat, speaker kanan slow, bunyi tu seakan-akan berada di center sebab speaker tu dah balance. So bunyi tu seakan-akan berpunca dari tengah audio. Therefore, kita turunkan kanan, naikkan kiri. Sebab untuk belakang, saya tak adjust sangat sebab saya dah dengar dah okey. Cuma dekat kanan belakang ni, saya turunkan 1 dB je. Subwoofer ni kan sebab measurement, sebab listening point dia, negatif 1 dB ni sangat baik. Sekarang ni, kita akan pergi kepada JVC Special Features. Okey, ini dia sound effect proprietary yang ada pada JVC. Okey, loudness ni tak proprietary sangat lah. Loudness ni is just that dia akan boost volume. Biasanya loudness ni saya akan kasih off. Sebab loudness ni sekiranya anda ada audio file yang tak berkualiti tinggi, bila anda onkan loudness ni, bunyi yang kurang bersih tu dia akan boost up, okay, menyebabkan bunyi jadi distort. So kita biasanya loudness ni kita kasih off. Bass boost, okay, bass boost tengok ni level 5, okay, bass boost ni boleh turun boleh naik. Okay, ini saya buat dah listening test. Level 5 adalah terbaik di mana bunyinya sangat menyatu dengan setting yang saya EQ-kan tadi. Volume link EQ ni saya rekomenkan off-kan saja. Okey, apa maksud volume link EQ ni? JVC dah pre-EQ kan benda ni di mana dia akan boostkan certain frekuensi
yang mengganggu music. Contohnya bunyi jalan, bunyi surrounding kereta. So bila anda on, dia akan naikkan certain frekuensi itu. Ini akan mengganggu setting EQ anda tadi, okay? Sebab anda dah pre-EQ kan untuk yang calibration macam tu, tapi bila anda on kan volume link EQ ni, dia akan naikkan certain frekuensi. So kita biasanya kasih off sebab okay, space enhancement ni kena ada listening test. Okay, ini JVC punya DSP punya proprietary, di mana anda boleh merasakan stage music tu become luas dan kecil. Bagi saya yang bersesuaian untuk kereta saya so far ialah small. Yang K2 ni saya off kan. K2 ni ini JVC claim dia akan restore bunyi pada file-file yang kurang berkualiti tinggi. Contohnya file MP3 yang recording dia tak jelas, dia akan restore. Sound response ni sama juga, ini dari K2 ni lah. Okay, semakin tinggi respon dia, semakin lebih baik dia cuba membaik pulih bunyi yang telah diset. Then sound lift ni membuat simulasi bunyi speaker tu seakan-akan datang dari dashboard, sedangkan speaker anda berada di kaki. Okay, so itulah kelebihan JVC system ni. Okay, therefore I always recommend for head unit buy JVC Kenwood. Don't get Alpine, don't get Pioneer. JVC Kenwood is the way, is the king. Okay, okay, kalau you all nak tahu untuk setting benda-benda ni, before setting kena dengar 1 minit dulu. Contoh you onkan K2 ni, let's say you dah onkan K2 ni, main lagu selama seminit, tengok ada perubahan ke tak ada. Kalau tak ada perubahan dirasa, off kan. Ingat, apa-apa setting yang dibuat pada DSP special effect ni, off kan sekiranya anda tidak merasa perubahan. Dengar dahulu, then baru tukar yang lain. Jangan tekan macam ni, tekan macam ni. So anda tak tahu mana satu yang efek terhadap bunyi tu. Always one by one at one time. Okay, I think itu saja tutorial kali ni. So sekarang ni kita akan buat listening test untuk sistem audio yang kita telah tune. Okay, ingat saya tune menurut spesifikasi kereta saya. Okay, mungkin kereta anda berbeza, dan kalau tuning anda berbeza dari saya, tak semestinya tuning anda salah. Mungkin itu ialah profil bunyi idaman anda. Setiap orang mempunyai cita rasa berbeza. Macam saya always suka tuning jenis honest. Okay, honest tuning maksud dia ada bass, bunyi bass. Tak ada bass, jangan ada bunyi bass. Okay, macam tu. So saya akan mulakan listening test dan saya akan explain. Aku wanita yang punya cinta di hati.
Di sini kau dan aku terbiasa bersama menjalani kasih sayang. Bahagia ku denganmu. Pernahkah kau mengenang hari paling indah? Kukira nama kita berdua di sini surga kita. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang. If you love somebody, could we be this wrong? I will fight to win, our love will conquer all. Wouldn't risk my love, even just one night. Our love will stay in my heart. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Du, 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 du. Hari-hari aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Benarkah kita saling mencinta, atau hanya pernah saling cinta? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan, kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan?
breathing, turning blue. Tell me love is endless, don't be so pretentious. Leave me like you do, like you do. If you need me, wanna see me, better hurry, 'cause I'm leaving soon. Sorry, can't save me now. Andai dapat kau dengar ombak hati ini dihampa sepi, tiada berlaku. Dulu tenang dan dilayari kasihmu, kini dilanda gelora tak menentu. Sampai bila harus ku bertanya, firasat hatimu yang terus membisu. Segala dendamku kini telah menjadi bebanan jiwa. Saat kau menjadi pengganti cinta.
je revois. Je ne sais pourquoi le jardin fleurit, d'où tu m'as souri quand je suis partie. Souviens-toi, depuis ce temps, je voyage et sur toutes les routes. Oke guys, itu saja untuk sound testing yang setting saya tunjuk tadi. So far itu saja yang boleh saya ulas untuk cara tuning untuk player mainstream, terutamanya JVC Kenwood. JVC Kenwood ialah brand yang sama, therefore I always pronounce JVC Kenwood. Mungkin ramai yang tertanya sebab previously I ada janji viewer nak buat comparison setting head unit dengan setting DSP. I tangguh beli DSP tu for certain reason, okay? Sebenarnya ramai orang tak faham. Adakah anda memerlukan DSP atau anda memerlukan sebaliknya, okay? Ini saya ulas sekali dalam video ni. Okay, sekiranya anda mempunyai head unit secanggih JVC ni, di mana ia dilengkapi 13 band. So, anda kata anda nak buat nak tambah DSP sebab bunyi tak sedap. Lepas tu anda beli DSP yang contoh, I beri contoh lah, jenama Nakamichi. DSP tu hanya 10 band. Dari 13 band you jump down ke 10 band. Is it reasonable? Perlu tak you ada DSP tu? The answer is no. You tak perlu ada DSP tu. Sebab ia bukan upgrade, ia mendowngradekan sistem bunyi anda. Jadi, therefore anda tak perlu DSP sebegitu. Therefore, kalau anda dah ada player yang mampu bermain 13 band, anda perlukan DSP yang 15 band atau ke atas. Contohnya, DSP yang saya boleh recommend, Senopo, paling murah dan paling baik. I tak dapat penaja dari Senopo. I dah tanya mereka kalau nak boleh hantar demo unit. Diorang tak respon I punya email. So, Senopo. Satu lagi, A-Wave 30 band. Okay, 30 band ke atas A-Wave. MB Quad 30 band ke atas. Manakala Zepco, itu adalah satu brand yang sangat baik, Zepco dari Los Angeles. Dia punya DSP band adalah 15 band, tapi sangat clean. So, satu lagi, kalau you kata tambah DSP boleh menyebabkan bunyi kereta tu, bunyi speaker tu tambah kuat. Yes, memang betul. Sebab DSP onboard amplifier dia lebih kuat berbanding built-in player macam ni. Tapi sekiranya anda memerlukan bunyi yang kuat, anda cuma perlu amplifier. Itu saja, bukan perlu DSP. Then, satu lagi, kalau anda upgrade DSP, pastikan anda menggunakan speaker komponen. Kalau speaker anda coaxial macam saya, DSP eksternal punya potensi agak kurang sebab dia tak mampu tunjukkan potensi dia sebenar. Sebab anda tak boleh bermain di aktif, sebab anda mempunyai coaxial speaker saja. Okay, so itulah sebabnya, sebab-sebab yang saya tangguhkan pembelian DSP. Sebab tu, kalau tak saya dah show orang ramai macam mana nak set up DSP. Okay, speaker brand always prefer European brand over Japanese brand. Always macam tu. Okay, European first, Japanese second. For speaker, okay. For head unit macam ni, anda boleh beli Japanese always. Always Japanese. Japanese player are better. Okay. Dan untuk DSP, anda boleh pilih dari European ke China brand. Japan ada DSP juga, salah satunya dari Alpine, tapi I think tak banyak sangat. Okay, cuma 2 tu sajalah. Tapi kalau DSP China sangat banyak. Tapi so far yang I tengok ada sertifikat adalah Senopo. Senopo menggunakan chip AKM ya. AKM ni, siapa yang biasa main audio, chip AKM ni adalah chip yang sama digunakan oleh player yang berharga 20,000 ke atas, iaitu Emotiva. Okay, so player-player tu memang mahal. So surprisingly, Senopo offer chip yang sama digunakan pada Emotiva. Therefore, I cuba dapatkan sponsorship. Guys, another thing, good news, mungkin dalam masa terdekat saya akan buat kedai aksesori secara sambilan. Okay, nanti bila kedai tu dah ready, saya akan announce lah. Okay, kedai tu
lebih kepada membuat installation audio dan aksesori kereta seperti lampu depan dan juga lampu interior. Okay guys, kalau salah dan silap itu semuanya dari saya. Tiada lagi, anda boleh google fakta tu sekiranya saya tersilap, saya juga manusia. Okay, and then secondly, kalau setting anda beza dari saya, anda tak salah. Maybe is that is your preference, that is okay, no issue. Anda tak boleh semua nak follow saya. Sekiranya anda setting lain, anda tersilap, tak. Okay, everything is fine as long as you are alright with it. Okay, okay guys, see you. Like, subscribe and share. Goodbye.